Very much. Okay, saya ada nampak soalan ni daripada Tuan Mi. Okay, Tuan Mi ada tanya, soalan saya, apa akan jadi pada hartanah sekiranya peminjam meninggal dunia sedangkan baki pinjaman masih ada? Okay. Boleh tak wife or waris sambung baki loan tu, or boleh coach detailkan? Alright. Bila kita buat pinjaman dengan pihak bank, Tuan Mi, kita kena faham, bila kita buat pinjaman dengan pihak bank, pinjaman tu adalah hutang. Hutang kita, yang mana hutang selagi belum habis bayar, selagi itulah kita kena bayar. Okay. So, bila kita meninggal, na'udzubillah, minta jauh lah kita meninggal awal kan. Dalam masa tengah berhutang ni, tak sempat nak settlekan lagi baki hutang yang ada tu. Kalau boleh kita dipanjangkan umur supaya kita boleh selesaikanlah baki hutang yang ada kan. Tapi yalah, persoalannya jika berlaku kematian, kita meninggal sebelum sempat kita melunaskan keseluruhan bayaran baki hutang tu. Macam mana cara kita nak selesaikan? Okey. Kalau Tuan Mi perasan dalam beberapa siri live saya sebelum ni, ada perkongsian daripada sahabat saya, Tuan Rozaimi berkenaan dengan MLTT Insurance dan juga MRTT Insurance, ataupun takaful lah. Jadi saya syorkan sangat-sangat tuan-tuan dan puan, siapa yang masih lagi belum membuat apa-apa pinjaman, sama ada pinjaman perumahan, pinjaman sewa beli kereta, personal loan, ASB loan dan apa-apa sekalipun lah, hatta sampai ke credit card sekalipun. Bila buat pinjaman, tuan-tuan dan puan, sebenarnya saya syorkan untuk ada perlindungan takaful. Okay, ada perlindungan takaful. Sama ada tuan-tuan dan puan ambil package takaful yang ditawarkan oleh pihak bank, iaitu MRTT, Mortgage Reducing Term Takaful, ataupun tuan-tuan dan puan boleh mulakan untuk ambil package takaful MLTT, yang mana life takaful, yang tuan-tuan dan puan boleh ambil daripada sekarang. Notwithstanding ada hutang ataupun tak ada hutang sekarang ni, dah ada rumah yang kita beli menggunakan pinjaman ataupun tidak, kita dah boleh start ambil MLTT itu daripada sekarang. Okey, jadi persoalannya sekarang ni adalah bila kita meninggal, sebenarnya hutang tu masih lagi kita perlu bayar. Masih lagi kita perlu bayar. Dan kalau boleh, na'udzubillah, minta jauh, kita tak naklah bila kita meninggal, kita tinggalkan pula beban hutang kepada keluarga kita. Kita tak nak tinggalkan beban hutang pada keluarga kita, dan kalau boleh hutang yang ada tu kita selesaikan sebelum kita meninggal, ataupun kalau kita tak sempat selesaikan sebelum kita meninggal, kita pastikan kita ada package takaful untuk membantu menyelesaikan segala hutang piutang ni. Inilah method ataupun langkah yang dipanggil sebagai debt cancellation, DEBT, debt cancellation, ataupun orang kata apa, penyelesaian baki hutang, yang mana method takaful ni adalah satu method yang tuan-tuan perempuan perlu fikirkan dan perlu utamakan lah. Okay. Sebab agak mustahil sebenarnya untuk kita selesaikan baki hutang yang ada tu dengan cara yalah bayaran bulanan yang kita bayar. Kalau tuan-tuan perempuan perasan, sebenarnya kalau kita ambil loan rumah sebenarnya bayaran installment yang kita bayar, katalah kita bayar installment 1,500 sebulan. Kalau tuan-tuan perempuan cek baki hutang yang tinggal dengan bank, sebenarnya baki hutang tu kurang tak banyak. Sebab yang kita bayar 1,500 setiap bulan tu, dia lebih bayar kepada faedah ataupun keuntungan kepada pihak bank sahaja. Yang bayar pokoknya tu tak banyak mana pun. Sebab tu kalau kita bayar, katalah kita dah bayar dalam tempoh 5 tahun. Contohnya kita dah bayar tempoh 5 tahun. Selepas 5 tahun tu, kalau kita tengok lagi baki hutang tu, tak bergerak banyak pun sebenarnya. Kalau katalah kita pinjam rumah yang kita beli tu, kita buat pinjaman 200,000 sebagai contoh. Selepas 5 tahun, mungkin baki hutang yang ada tu masih lagi dalam jumlah yang lebih kurang 200,000 juga. Kalau tak percaya, tuan-tuan puan-puan pergi check. Sebab bayaran yang kita bayar, monthly installment yang kita bayar tu, sebenarnya percentage untuk tolak pokok tu tak banyak mana pun. Yang banyak kita buat bayaran tu sebenarnya yang banyaknya pergi dekat faedah ataupun keuntungan yang diambil oleh bank lah. Sebab tu kalau kita tengok, ni minta maaf cakap lah, sebab tu kita tengok dalam jangka masa terdekat ni, biasanya memang kita dapat tengok bila buat auditing lah, bila pihak bank declare diorang punya keuntungan. Walaupun dalam pandemik COVID-19 ni tahun lepas, kebanyakan bank semua mencatatkan keuntungan lah. Di bursa-bursa saham dan sebagainya. Kalau kita tengok diorang punya financial report tu,
Kebanyakan bank mencatatkan keuntungan dan keuntungannya memang mungkin agak terjejas sikit lah. Tapi still buat keuntungan juga. Sebab apa? Itulah. Even though diorang buat moratorium sekalipun, diorang menawarkan moratorium selama 6 bulan dulu. Dan sekarang ni bila adanya, orang kata apa, semalam PM umumkan package permai pula, mungkin akan disambung lagi tempoh moratorium tu, kita tengoklah macam mana. Dan baru-baru ni berlaku musibah banjir, bank pun melanjutkan tempoh moratorium untuk mangsa-mangsa banjir kan. Tapi bank masih lagi menjana ataupun mencatatkan keuntungan, sebab dari segi yalah, bayaran yang kita bayar, installment yang ada yang sebelum ni pun masih lagi boleh cover dia punya expenses untuk ni lah. Tapi itulah, macam takut nanti orang bank marah saya pula kan. Tapi hakikatnya macam tu lah. Maknanya kita bayar monthly installment setiap bulan tu, kebanyakan duit yang kita buat bayaran tu, dia pergi dekat settlement of keuntungan ataupun faedah yang dikenakan oleh pihak bank lah. Yang pokok tu tak bergerak banyak mana. So itu yang saya syorkan. Tuan-tuan puan, kalau boleh, kalau belum ada MLTT ataupun MRTT, tak terlambat lagi untuk tuan-tuan puan buat sekarang. At least ada perlindungan takaful untuk membantu. Untuk membantu tuan-tuan puan semua sekiranya berlaku ditimpa musibah dan sebagainya, meninggal ke, cacat kekal ke, kena critical illness ke, sekurang-kurangnya tuan-tuan puan ada means, ada sumber kewangan untuk membayar kembali, dan kita taklah meninggalkan waris kita dengan beban hutang yang teruk lah kat situ. Jadi itulah untuk menjawab Tuan Mi punya soalan tadi tu, memang hutang masih kena bayar, unless kalau kita dah ambil package takaful, jadi syarikat takaful akan membantu untuk selesaikan baki hutang yang tinggal tu lah. Jadi itu dia punya kata jawapan kepada soalan Tuan Mi tadi tu. Okey, Tuan Imran ada tanya juga soalan ni. Okey, saya tegur sekejap yang nak masuk ni. Nampak Tuan Azam Ibrahim, Tuan Marbawi Taha, Tuan Syahrul Nizam Akmal di situ. Ni sahabat saya, budak Semak Kajang ni. Okey, Tuan Imran ada tanya soalan, saya jawab kejap. Saya baca sekejap soalan Tuan Imran ni. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam. Untuk pembelian rumah subsale yang telah ada geran strata, okey, bilakah proses transfer nama kepada pembeli baru akan bermula? Adakah urusan memasukkan penama baru dalam strata akan selesai sebaik sahaja pembeli menerima kunci? Selalunya berapa lama dokumen strata yang mengandungi nama pembeli baru yang telah selesai akan diserahkan kepada lawyer? Diserahkan oleh lawyer kepada pembeli baru tersebut. Okey. Urusan jual beli rumah yang ada geran strata ni lebih kurang sama macam yang dah ada geran individu lah. Geran strata ni kita selalunya rujuk kepada rumah bertingkat, apartment, flat dan sebagainya. Okey, bila dah ada geran strata, Cik Imran kena faham, geran strata ni dia punya proses pendaftaran dia, macam saya kata tadi, lebih kurang sama je dengan geran individu. Cuma dia akan bergantung kepada dia punya status geran tu, sama ada dia leasehold ataupun freehold. Okey, kalau geran tu freehold, insya-Allah proses jual beli tu tak lama, lebih kurang dalam 3 bulan dah boleh selesai. Dan nama dalam geran tersebut akan ditukar daripada nama penjual kepada nama pembeli. Sebenarnya ketika mana bank nak disburse pinjaman kita sebagai pembeli kepada penjual, ketika tu sebenarnya nama dalam geran tu dah bertukar. Sebab kena faham, pihak lawyer, peguam yang menguruskan transaksi loan agreement tersebut, bila kita nak advise release ataupun kita nak menasihati pihak bank untuk keluarkan, untuk disburse pinjaman tersebut kepada pihak penjual, peguam kena pastikan bahawa geran individu ataupun geran strata tersebut telah didaftarkan di Pejabat Tanah dan Daerah ataupun Pejabat Tanah dan Galian. Okey, so bila dah didaftarkan, dia ada satu resit perserahan dipanggil ataupun presentation receipt. Okey, presentation receipt itulah yang kita akan gunakan hantar kepada pihak bank untuk buat advice release. Okey, untuk advice bank disbursekan loan yang ada kepada pihak penjual lah. Okey, so bila kita dah daftarkan, dah masukkan dokumen tu, pindah milik tu dah didaftarkan di Pejabat Tanah. Pejabat Tanah akan keluarkan satu resit perserahan, dan selepas resit perserahan tu dikeluarkan, lawyer dah boleh buat surat untuk advice release kepada pihak bank lah. Okey. Persoalannya sekarang ni bila sebenarnya dia punya geran tu akan dikeluarkan daripada Pejabat Tanah. Okey, untuk geran strata dia ambil masa sikit.
Grant strata biasanya dia akan ambil masa sikit. Kalau grant individu ataupun grant rumah yang landed ni, dia akan ambil masa lebih kurang dalam 2 minggu lah. Sekarang ni dalam fasa PKP mungkin dia akan lanjutkan lagi. Tapi dalam keadaan biasa dalam tempoh 2 minggu, biasanya pejabat tanah dah boleh keluarkan grant yang dah bertukar nama kepada nama pembeli tadi. Okey, untuk grant strata dia punya tempoh masa paling lambat pun biasanya dalam 4 minggu, dalam lebih kurang sebulan. Lebih kurang sebulan tu baru kita boleh dapat salinan grant strata tu daripada pejabat tanah. Sebab grant strata ni dia punya proses tu dia panjang sikit lah. Urusan pendaftaran dekat pejabat tanah tu sebenarnya untuk mendaftarkan, nak dapatkan presentation receipt tu sama je macam grant individu. Cuma grant yang dah di-endorsekan, dah ditukar kepada nama pembeli tadi nak dikeluarkan daripada pejabat tanah, yang tu dia ambil masa panjang sikit berbanding dengan grant individu yang biasa lah. Okay, so itu nak menjawab soalan Tuan Imran tadi. Okay. So dalam masa sekarang ni, kalau katalah proses untuk pendaftaran pindah milik tu dah dibuat di pejabat tanah, cuma menunggu masa grant yang dah di-endorsekan nama pembeli tu dikeluarkan oleh pejabat tanah. Jadi saya expect benda tu mungkin ambil masa lebih kurang macam saya cakap tadi lah, dalam 4 minggu. Dalam 4 minggu baru grant tu boleh dikeluarkan daripada pejabat tanah dan diserahkan kepada peguam. So bila peguam dah collect, kena collect daripada pejabat tanah, kena ambil daripada pejabat tanah, dah collect benda tu daripada pejabat tanah, barulah peguam boleh serahkan dokumen grant strata tersebut. Kalau katalah kita beli secara tunai, maka grant original boleh diserahkan kepada kita lah. Kalau kita buat pinjaman dengan pihak bank, maka grant original akan diserahkan kepada pihak bank. Bank yang akan simpan sebagai pemegang gadaian. Maka salinan photostat grant tersebut boleh diserahkan kepada kita sebagai pembeli. Jadi kita tak pegang grant original, kita cuma pegang grant photostat saja. Okay, saya nampak Mr. Keith tadi kat situ. Selamat pagi Mr. Keith. Saya ni Sarimin. Waalaikumsalam. Okay, Mas pun ada. Waalaikumsalam Mas. Okay, selamat pagi semua. Cik Amy, salam coach. Macam mana nak dapatkan cash rebate hasil beli rumah dari pemaju ke dari peguam? Okay. Soalan berkenaan cash rebate ni biasanya Cik Amy kena tanya dengan pihak pemaju. Pihak pemaju. So, kalau katalah kita beli rumah daripada pemaju, kita beli rumah sama ada under construction ke ataupun rumah completed yang overhang ke, pemaju dah menawarkan cash rebate. Selalunya lah cash rebate akan diserahkan oleh pemaju kepada pembeli setelah loan dah fully disbursed lah. Setelah bank dah disburse ataupun dah release kita punya pinjaman kepada pihak pemaju, barulah pemaju akan releasekan kita punya rebate ataupun cashback tu. Kena check dengan pemaju, sebab setiap pemaju dia punya terma dia berbeza, terma berbeza dan kita perlu mekanismenya tu kita perlu kenal pasti dan kita perlu check dengan pemaju tu sendirilah. Setiap pemaju dia punya cara tu berbeza. Jadi Cik Amy boleh check dengan pihak pemaju. So itu saranan saya lah. Okay, very clear coach. Terima kasih. Okay, terima kasih Cik Imran. Taufik, oh lama dah tak jumpa Taufik ni. Sibuk pergi menyawit saya. Taufik, apa khabar, sihat ke? Okay, Tuan Faizal Zakaria, sahabat saya pun ada. Waalaikumsalam Taufik. Okay, Ridwan ada tanya ni. Pagi coach, untuk pembelian rumah subsale sewaktu nak terima vacant possession, bila perlu buat inspection rumah untuk semak keadaan rumah? Okay. Cik Ridwan beli dengan ejen ataupun beli direct dengan penjual? Kena check juga. Kalau katalah Cik Ridwan beli dengan ejen, sejurus selepas bank dah release duit baki harga jual tu kepada penjual ataupun kepada peguam, ketika tu macam yang saya dah terangkan dalam sesi live saya yang sebelum ni, penjual ada masa lebih kurang 7 hari lah. 7 hari untuk menyerahkan vacant possession atau pemilikan kosong rumah tersebut. Okey, kalau Cik Ridwan beli melalui ejen, jadi saya syorkan Cik Ridwan berhubung dengan ejen yang Cik Ridwan berurusan sebelum ni untuk dapatkan bantuan ejen tu, buat sekali lagi inspection untuk tengok rumah tu bersama dengan dia. Itu kalau misal kata Cik Ridwan beli dengan ejen dah. Okey. Katalah dah contact ejen tu kata, saya punya tanggungjawab dah selesai. Saya dah serahkan
orang kata apa, tugasan tu kepada peguam bila mana saya dah bagi dokumen, dah minta peguam tu prepare sale and purchase agreement, jadi tanggungjawab dah selesai. Jadi saya tak nak ambil tahu dah pasal hal encik. Okey, kalau ada ejen yang cakap macam tu, saya minta maaf cakap lah, sebab ejen-ejen yang cakap macam tu sebenarnya dia tak faham. Dia tak faham. Memang betul, urusan dari segi orang kata apa, penjualan rumah tu, setelah dia menyerahkan dokumen, dokumen tu maknanya perjanjian jual beli yang lama, IC buyer, IC vendor, salinan geran, semua dokumen untuk lawyer preparekan SPA tu dia dah serahkan kepada lawyer terdahulu daripada tu. Jadi dia kata, okey, tanggungjawab dia dah selesai. Bagi saya sebenarnya ejen yang cakap macam tu ejen yang kurang cerdik lah, kurang bijak. Minta maaf saya cakap, memang betul. Sebab apa? Kalau saya lah jadi ejen tu, inilah masanya untuk saya bina reputation saya dengan pembeli yang berurusan dengan saya tu tadi. Anda jumpa pembeli tu mungkin sekali je. Masa nak buat inspection, bawa pembeli tu datang, jumpa dengan owner rumah ataupun anda bawa dia pergi tengok rumah tu tanpa orang kata apa, perlu nak kena, yalah, mungkin pembeli yang datang ni dia tengok tu kadang sekali, kadang dua kali. Mula-mula tengok tu mungkin dia datang seorang, lepas tu kali kedua, kali ketiga tu mungkin dia datang bawa wife dia, bawa anak dia, bawa ayah dia, mak dia ke kan. So anda mungkin jumpa dia awal-awal je lah, lepas tu anda tak jumpa dia lagi dah. Anda dah serahkan dokumen kepada peguam, jadi anda mengharapkan peguam yang akan berurusan dengan pembeli tadi. Jadi peguam dah uruskan perjanjian jual beli, dah uruskan pendaftaran pindah milik, pinjaman punya dokumen dan sebagainya. Okey, semua peguam dah selesaikan sampai lapat nak serahkan kunci. Okey, kalau anda tak ambil kesempatan, ambil peluang untuk berjumpa balik dengan pembeli tadi tu, sebenarnya anda dalam keadaan yang rugi. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab anda sepatutnya menggunakan peluang tu untuk membina reputasi anda dengan pembeli tadi. Okey, masa itulah sebenarnya saya syorkan, ejen-ejen, sahabat-sahabat perunding hartanah, pejuang-pejuang hartanah yang tengok live saya ni, saya syorkan pada anda semua, masa nak serahkan kunci tu, anda bawalah kunci tu, berjumpa dengan bakal pembeli tadi, dan ketika itulah sebenarnya anda boleh membina reputasi anda sebagai ejen hartanah yang bertanggungjawab. Okey, anda cakap dengan dia, "Encik, okey, saya ambil kesempatan hari ni nak jumpa lagi sekali Encik. Saya nak serahkan kunci rumah ni, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kerana memilih berurusan dengan saya ucapkan tahniah kerana encik dah dapat memiliki rumah encik sendiri. Okey, boleh tak kalau kita selfie? Okey, boleh tak kalau kita ambil gambar? Okey, boleh tak kalau misal kata, okey, dia kata, okey, dia pun dah seronok nak ambil kunci rumah kan, pembeli dah seronok nak ambil kunci rumah kan. Okey, dia pun okey, jom kita ambil gambar. Okey, dia pun dengan rela hatinya minta kita ambil gambar bersama-sama dengan dia kan. Okey. So bila dah ambil gambar kan, masa itulah kita nak minta dia bagi sekurang-kurangnya bagi kata dua feedback ataupun dia panggil review lah berkenaan servis yang kita dah buat. Masa itulah sebenarnya tuan-tuan puan perlu ambil kesempatan, ambil peluang untuk berinteraksi dengan pembeli yang dah happy, yang dah terima kunci daripada anda tadi. Itu sebenarnya ini tak kebanyakan ejen, bukan nak kata semualah, kebanyakan ejen dia kata, okey, aku dah serahkan kes aku pada lawyer, lantak engkau lah. Okay, ini hal engkau dengan buyer. Lawyer, aku tak nak ambil tahu dah pasal kes ni. Kan? So sebenarnya macam tu, cara macam tu tak begitu baik lah. Tak begitu baik, dan bila anda terus lepas tangan, anda serahkan semua bulat-bulat kepada lawyer, anda dah tak nak ambil tahu pasal hal tu, sebenarnya anda dalam keadaan yang rugi. Anda tak gunakan kesempatan tu untuk membina reputasi anda dengan pembeli tadi, dan sebenarnya dengan cara nak serahkan kunci tadi tu, anda minta dia bagi review tentang diri anda, minta dia bagi feedback dan sebagainya, itu sebenarnya boleh membina jenama ataupun branding anda juga. Okay, anda boleh gunakan, okay, minta izin dengan dia, "Cik, boleh tak kalau saya gunakan gambar ataupun video yang saya dah ambil dengan cik ni tadi untuk saya masukkan dalam Facebook?" Okay, kalau dia happy, kalau dia rasa seronok dengan anda, mesti jawapan dia kata tak ada masalah, boleh. I don't mind. Okay, I don't mind if you put and then you boleh tag nama saya pun tak ada masalah. Okay, so sampai ke tahap macam tu sekali sebenarnya. Okay, inilah yang saya panggil membina branding dan anda perlu lakukan online marketing. Okay, berbalik kepada soalan kata apa, siapa yang tanya soalan tadi Cik Ridwan tadi. Okay, so Cik Ridwan sebenarnya nak tengok rumah tu ketika mana dah ambil kunci tu, nak ambil kunci tu awal-awal tu, sebenarnya Cik Ridwan boleh ajak ejen tu pergi tengok sekali dengan Cik Ridwan lah. Tengok sekali dengan Cik Ridwan, ajak dia masuk ke dalam, buka pintu, dan kalau ada apa-apa masalah, ada apa-apa kecacatan kat atas rumah tu, macam yang saya dah
tekankan sebelum ni, beli rumah second hand memang as is where is basis, kecuali sekiranya penjual tu dah bersetuju untuk rectify. Masa kita mula-mula booking rumah tu dengan ejen, kita dah highlightkan kepada ejen tu, okey, ini saya nak minta penjual untuk betulkan. Dan penjual pun kata, okey, saya bersetuju untuk betulkan apa yang dah rosak ni, bumbung bocor ke, ada benda terkopak dan sebagainya kan. So maknanya bila penjual dah menyatakan persetujuan untuk betulkan rumah tu, maka bila kita buat final inspection nak masuk rumah tu nanti, ajak ejen tu sekali, bawa ejen tu tengok sekali keadaan rumah tu macam mana lah. Dan kena pastikan penjual-penjual yang dah bersetuju untuk rectify apa-apa defect kat atas rumah tu, anda sebagai penjual perlu bertanggungjawab untuk membetulkan keadaan rumah tu sebelum anda serahkan kunci rumah kepada pembeli tadi. Okay, so itu dia punya nak menjawab soalan Cik Ridwan tadi lah. Okay, so boleh tengok rumah tu macam kalau beli direct dengan penjual tu, maka ajaklah penjual tu datang sekali, minta dia buka pintu rumah tu dan minta dia datang inspection untuk tengok sekali rumah tu dengan anda lah. So itu cara yang terbaik lah, macam mana sepatutnya yang anda buat. Okay, Taufik sihat, Alhamdulillah. Okay, lama tak jumpa Taufik ni. Okay, Coach, berdasarkan soalan Cik Imran tadi, peminjam masih perlu melakukan MOT dan POT ke? Macam mana? MOT dan POT memanglah kena buat. Peminjam memang kena MOT dan POT tu sebelum nak disburse duit loan tu lagi dah kena buat. Selagi benda tu tak daftarkan, POT Memorandum of Transfer borang 14A tu tak didaftarkan, dan juga gadaian kat atas bank tu tak didaftarkan lagi, selagi itulah bank tak boleh nak release duit pinjaman tu. Jadi itu selepas dah buat pendaftaran, geran tu dah bertukar nama kepada nama pembeli, gadaian ke atas bank, katalah pembeli tadi buat pinjaman dengan bank kan, gadaian ke atas bank pihak pembeli tu dah didaftarkan, barulah kita boleh advice release ataupun disburse. Bank boleh disburse loan tu kepada penjual lah, ataupun peguam kepada pihak penjual. Okey, Abu Syafiq dia tanya soalan. Waalaikumsalam Tuan Abu. Jika ni apa ni, tahun ni beli rumah lelong, tahun ni juga jual, kena tax LHDN. Okey, kalau beli tahun ni maknanya 2021, dalam masa yang sama Tuan Abu nak jual balik rumah tu dalam tahun yang sama juga, sebenarnya tax ni dia punya pengecualian untuk RPJT tu kena faham. Tempoh pengecualian tu adalah sehingga hujung tahun 2021, 31 Disember 2021. Maka kalau katalah beli tahun ni, jual juga tahun ni, boleh mohon untuk dapatkan pengecualian. Boleh mohon untuk mendapatkan pengecualian, tak kisahlah masa beli dulu beli lelong ke, beli subsale ke, beli dengan pemaju ke, as long as kita buat transaksi jual dalam tahun 2021 juga, kita boleh mendapatkan kita boleh memohon untuk mendapatkan pengecualian daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri. Okey, untuk pengecualian CKST jangan salah faham, saya selalu tekankan benda ni. Pengecualian tidak bermaksud yang anda tak perlu declare. Maknanya penyerahan borang CKHT 1A dan juga borang 3, ingat CKHT 1A dan juga borang 3 untuk penjual. Untuk penjual. Manakala CKHT 2A untuk pembeli. Okey. Tapi apa yang saya nak terangkan kat sini, nak highlightkan kat sini adalah borang CKHT 1A dan juga 3, even though anda layak untuk mendapatkan pengecualian, anda mesti menghantar borang tersebut kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri. Faham ke faham? Maksud dia, bukannya kita layak dapat pengecualian, kita tak payah nak hantar lagi dah borang tu. Kita ignore ataupun kita buat tak tahu je. Tidak. Sebenarnya, borang CKHT 1A dan juga borang 3 untuk penjual dan juga borang 2A untuk pembeli masih lagi perlu diisikan dan dihantar kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri, even though kita layak untuk mendapatkan pengecualian. Jadi untuk menjawab soalan Tuan Abu ni, maknanya permohonan untuk mendapatkan pengecualian tu dengan adanya borang 3 tadi tu, kita boleh mohon pada Lembaga Hasil Dalam Negeri dan kita tunggu jawapan daripada pihak Lembaga Hasil macam manalah. As far as I'm concerned, setakat mana yang saya tahu, masih lagi boleh memohon untuk mendapatkan pengecualian as long as transaksi menjual tu kita buat dalam tahun 2021 ni, sebelum 31 bulan 12 2021 lah. Dan bila kita hantar serah borang 1A dan juga borang 3 ni, kita tunggulah notis taksiran
daripada pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri, sama ada kita punya pengecualian permohonan untuk mendapatkan pengecualian tu berjaya diperolehi ataupun tidak, yang tu kena tunggu sampailah notis dah dikeluarkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri. Okay, so final say bukan dekat mulut saya, bukan daripada saya, tapi daripada pihak lembaga lah. So kena tunggulah daripada pihak lembaga macam mana. Right, so itu untuk menjawab soalan Tuan Abu lah. Okay, saya nampak Muaz ada tanya ni. Agree dengan coach, jaga reputasi, follow up dengan lawyer dan mortgage banker. Status terkini jual beli rumah klien, mana pending, tanya apa reason dan solusinya. Okay, bukan soalan saja. Okay, terima kasih Muaz atas komen yang dah masukkan tadi tu. Okay, Tuan Abu pun dah komen kat situ. Terima kasih coach, jelas. Alright. So lah, cukup setakat ni saja. Dah pukul 10.35 dah sekarang ni. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan perempuan yang sudi bersama-sama dengan saya untuk sesi live 30 minit bersama Coach Zaid pagi ni. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih juga kepada anda yang dah bertanyakan soalan. Saya harap jawapan yang saya berikan tadi tu boleh menjawab segala persoalan dan kemusykilan anda berkaitan dengan undang-undang hartanah. Dan insyaAllah kalau ada rezeki, ada nyawa di kandung badan, sihat tubuh badan, insyaAllah esok kita akan bersiaran secara live lagi selama 30 minit tepat jam 10 pagi. Okay, alright. So itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.